Hey guys, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam, Su. Okay, so for today, I will discuss with you for the solution of tutorial 3 lah. Okay, so I have already uploaded the solution here, so you may download for your future reference. But as for today, kita discuss dulu lah. Saya akan discuss how to understand the flow of each of these, what we call it, programs that related to the answer lah. Okay, so that I'm hoping that with the discussion, then you will understand on how the codings are created. Okay, so we look into the question, which is, okay, design, for tutorial 3, design a program as shown in figure 1 below using iteration. So figure 1, this one lah, kita fokus yang ini dahulu. Okay, multiplication table of 7. Okay, so dia akan keluar from 0 times 7 up until 20 times 7 lah, kalau ikutkan dalam output ni. But dia punya output ni basically kita boleh we can set by ourselves lah, kita nak dia display sampai nombor berapa. Okay, so this is the programs lah. Okay, so I have the first 4 line, they are the standard, what we call it, standard lines for starting your program. Okay, and then okay, and then okay, and then from line 5, this is my variable declaration. You just fill in this first 3 thing by yourself lah. Ini standard lah ini. Okay, header file. Then this is your node program. Start. Okay, tu standard lah. Ini saya buang integer ni. Okay, saya tak nak kelirukannya. Okay, so this is we call it as initialization, which means I'm giving the value for this variable CTR, which is equivalent to 0 lah. But basically kalau saya tak letak pun tak ada apa sebenarnya. Okay, still giving the same output lah. Cuma saya nak just giving the CTR value to 0, the variable value to 0, just to make sure that the value is 0 lah for the initial one. Okay, tapi kalau you nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Or you want to make it like this also, it is okay, tak ada masalah. Okay, so this one you can delete them lah. Okay, so integer CTR, so the name of the variable is CTR. So CTR ni biasanya saya pakai untuk namakan dia counter lah. Basically bukan counter pun, dia akan kira mengikut turutan. So sebab tu saya namakan dia sebagai counter. Okay, then I have my first printf there. To printf dia punya statement of what this program will be doing, which is the multiplication of multiplication table of 7. Okay, so dia akan print yang ni lah. Kucing saya lalu atas laptop. Hey, turun. No. Okay. Okay, so this is my first printing, out, which is this one lah, multiplication table of 7. So dia akan keluar this printf, and then this is while, what we call it, while loop. Saya menggunakan while loop. Okay, and then obviously this is the condition. Okay, yang ini tadi adalah initialization. Kita bagi nilai pertama dia starting from 0.
Okay, so tak apalah, saya buat macam standard balik lah supaya okay, so CTR ini dia punya initialization. This is what we call the condition. Okay, so yang dalam ni, while ni adalah statement untuk loop. This is the looping statement. The CTR should be lesser or equivalent 20. This is the condition where the counting will stop when CTR reach 20. Okay, where it will start from 0 and then it will end at 20. Okay, so that is the dia punya condition lah. Initialization, condition, and then after my while statement, and then I have my open and close curly bracket where I have my printf, which is percentage d times 7 equivalent to percentage d, where the first percentage d is the CTR, and then the second percentage d is CTR times 7. Okay, so that is what this 2 percentage d is displaying. Nombor yang dia akan display. Percentage D ni yang pertama adalah CTR, which is the first number will be 0. Percentage D yang kedua ni adalah CTR darabkan dengan 7, which is yang pertama kosong darabkan dengan 7. Kosong darab 7, so dia akan ada kosong. And then this is what we call as updating. Ini yang akan update dia, nombor dia daripada kosong, CTR dia daripada kosong sampai 20. Okay, so ini just to print out output lah. Okay, so this is return 0. Kalau kita letak CTR tu 1 pun boleh ke? Yang ni? Yang bawa integer tu? Boleh. Kalau you letak kalau 1. Maknanya kalau kita letak 1, dia start tu terus daripada 1 lah? Dia start daripada 1. Dah, 1 darab 7. Oh. Ini ni initialization ni kita bagi dia nombor tak awal yang dia akan keluar. So kalau saya letak kosong, dia akan start daripada kosong. Dah. Okay. Kalau saya letak 10, so dia akan start daripada 10 lah. 10 darab 7, 70 terus. Dia tak ada daripada kosong 1 tadi sampai 9 dia tak ada. So ni nama dia initialization. Kita bagi dia nilai terawal. Berapa nilai terawal kita nak dia keluar? Which is 0 lah. 0 darab 7 lah. Okay, so this is updating. Return 0 ni untuk clearkan. Ini program N lah. Okay, so this is basically dia punya program untuk print sama macam ni. Okay, so this is dia yang penting dalam note saya pun saya dah beritahu benda yang penting adalah iteration control structure ni. Kalau you tengok dekat sini yang saya update hari tu, this thing. Okay, tengok dekat mana dia punya initialization yang N sama dengan cos 10 and everything ni. Ataupun sekejap ni initialize. Kalau while dengan for, beza dia. Initialize dekat mana, dia punya expression condition dia dekat mana, dia punya updating dekat mana. So that is the important thing lah dalam loop ni. Okay, initialization, condition, updating. Tiga benda ni. The most important thing dalam loop. Okay, so untuk looping ni, benda ni yang akan jadi dia punya main controller. So sekarang ni, this is while. While means that kita guna while. Kalau tengok nota, kita tengok ni for, kita tengok while. While first. Okay. Kita ada while, and dalam condition, lepas tu kita punya body. So ini initialization, while condition, yang ini adalah updating. Okay, so we have to know apa fungsi yang ini, apa fungsi yang ini, apa fungsi yang ini. So kalau kita tengok dekat sini, initialization ni saya tulis sebagai nombor permulaan. Okay, the first number yang dia akan start keluar adalah this, yang initialization ni. Yang ini ni, condition ni adalah untuk stopkan sampai dekat 20.
Yang ini, updating ni adalah untuk menentukan sama ada dia increases ataupun decrease. Menaik atau menurun. Okay, so itu fungsi-fungsi dia. Initialization untuk apa? Condition is for stop the looping. The updating is for increases or decreases dia punya ni lah, dia punya number tu. Okay, so that is why from this program dia akan keluar from 0 until 140 sebab saya buat sampai 20. Now let's say saya nak stop sampai 10 je. So what I have to do is dekat condition ni saya tukar sampai 10. So start from 0 up until 10. So bila saya execute dia akan print hanya 0.7 sampai 10.7. Okay, how does the number changes? Maksudnya how does number dia start daripada 0, 1, 2, 3, 4. Yang belakang ni pula tengah-tengah ni still sama, 7 is still the same. Yang belakang ni dia akan menaik macam hasil darab lah, 4.7, 28. So how does that happens is basically from this line here. Okay, sebab saya pakaikan percentage D darab 7. Ya, so darab 7 ni akan tetap keluar. Sebab tu you tengok darab 7 ni dia akan keluar. Semua dia akan keluar benda yang sama. But for 0 until 10 and then 0 until 70 ni dia berubah because I'm using the format specifier, iaitu percentage D. Yang mana percentage D ni depends on the value of the variable. So CTR tadi yang pertama 0. So bila 0 darab 7 sama dengan percentage D, which is bukan ini yang akan kira, yang akan kira dekat belakang ni. Okay, so 0 darab dengan 7 dapat 0. Sebab tu dia dapat 0 times 7 equivalent to 0. Bila dia increase, lepas 0, 0 tambah-tambah dia jadi increase tambah 1. 0 tambah 1 jadi 1. So dekat sini dia akan jadi CTR dia jadi 1. Sini jadi 1 darab 7. So jadi 7. So dia akan jadi percentage ni baca CTR which is 1 times 7 equivalent to 1 times 7 iaitu 7. So 1 times 7 equivalent to 7. Lepas tu dia pergi dekat bawah ni dia updating. 1 kalau increase dia akan jadi 2. So CTR plus ni dia sama juga Ni sama juga dengan CTR equivalent to CTR plus 1. Okay. Adakah saya akan dapat output yang sama? There, still sama. Okay, so these two thing, ini dengan ini adalah benda yang sama. The new CTR is equivalent to the old CTR plus 1. Okay, so increment lah. Okay, so saya delete balik. Okay, so that is why number dia tu boleh berubah. Nombor yang first, percentage D yang pertama dan percentage D yang kedua ni berubah mengikut kepada hasil daripada updating yang telah dilakukan terhadap you punya variable tadi. Okay, so let's say now saya nak ubah dia jadi dia terbalik pula. Saya nak dia tunjuk daripada 10 sampai ke 0. Okay, so means that sekarang ni dia akan tunjuk kalau yang program yang standard ni dia akan start daripada 0 sampai 10. Sekarang saya nak terbalikkan 10 ni dekat atas, 9, 8, 7, 6, 5 sampai bawah ni sampai 0. So what do you have to do is, first thing you kena tukar nombor permulaan dia. So sebab saya nak start from 10, I have to change the number to 10. So this will be my first number. Okay, and then multiplication table of 7, while CTR is lesser than equivalent to 10. So ini dah tak betul. Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk 10 ke bawah. Okay, means that saya kena setkan dekat mana saya nak stop looping. I want to stop the looping when the number is 0. So the number should be 0 here. But dia tak boleh jadi lebih kecil dan sama dengan. Dia kena lebih besar dan sama dengan. Terbalik. Okay, so I start from 10 and then I will stop at 0. And then CTR++ ni pun tak boleh sebab 10 bila you update dia akan jadi 11. So kalau you nak jadikan dia 9, you kena pakai tolak-tolak. Okay, so you try dapatkan dia punya output, then you akan dapat daripada atas ke bawah lah, dia terbalik.
Okay, so that is how you do it lah, macam mana nak terbalikkan dia and everything. So apa yang you kena tukar? You kena tukar initialization, nombor pertama yang you nak print. You kena tukar dia punya condition, make sure dia punya simbol dan nombor ni betul. And then you tukar dia punya updating, sama ada dia nak increase atau dia nak decrease. Okay, so boleh play around. Saya nak buat hasil darab 12 pula. Okay, so saya nak hasil darab 12. Yang ni pun saya kena tukar darab 12 lah. Okay, ini pun tak tukar darab 12 sebab nanti statement dia tak betul. So 10 sampai 1 je saya nak. So bila 10 sampai 1, saya letak sini 1. So bila saya execute, dia akan buat 10 darab 12 sama dengan 120 sampai 1 darab 12 sama dengan 12. Okay, so you can play around with it, tukar-tukar nombor. Okay, kalau you nak cuba banyak lah, saya nak cuba dari, okay, saya start juga daripada kosong. Tapi yang ni saya kena tukar balik, saya nak dia menaik kan. So lebih kecil atau sama dengan, saya nak sampai 100. And then this one should be obviously kena jadi tambah-tambah lah, sebab dia menaik. Okay, so saya cuba sikit dapat tak? Okay there, so saya dah cuba, Allah. Okay, multiplication table of 12. So 0 darab 12, 0, 1 darab 12, 12 sampai 100. 100 darab 12, dia akan jadi 1200 lah. Okay. So instead of this program, sebenarnya looping ni will help you to minimize the number of lines for your programs. Okay, macam ni kan. Okay, contohlah, program yang sama ni saya nak buat sampai 1000. Okay, so saya just tukar je sini jadi 1000. So bila saya execute, dia akan buat sampai 1000 darab 12. There you go. Nampak? Okay, but what I'm trying to tell you is sebenarnya, so instead of you creating a program macam ni, saya tunjuk contoh lah untuk kalau kita tak pakai loop, kita nak display pakai loop, kita nak print contohnya okay, 1 12 sama dengan okay, saya edit dulu ni. Okay, ni semua tak ada. Lepas tu you buat pula line kedua. Dua darab 12 sama dengan 24. You buat pula line ketiga. 3 darab 12 sama dengan 36. And then so on lah. So ini tak ada pun tak apa sebab tak ada variable. Okay, so bila you execute, saya tak ada stop. So dia akan keluar juga multiplication table of 12. So 1 darab 12, 12, 24, 36. There's no problem, you boleh buat macam tu. Tapi kalau you nak buat sampai 1000, you nak kena type printf ni sampai 1000 kali lah. Okay, so 1000 darab printf sampai 1000. So that will cost you a lot of time. And then your programs will be very long. And then you will be easily making mistakes bila terlampau banyak you nak kena type. So you nak tulis 3 kan, 1 darab 12 sampai 3 darab 12 pun dah panjang macam ni kan. So you bayanglah kalau nak buat 10 pun dah berapa panjang. So instead of doing that, bila you pakai loop, you hanya pakai listing saja. Okay, line, ada berapa line ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line ni you nak buat sampai berapa pun boleh. Sampai 100,000 pun boleh. Okay, so you boleh print tapi berjanggut lah, tunggu dia nak habis. Okay, tak apalah, saya delete je lah. Alright, so it will help you to what we call it, to make sure that your arrangement of the circuit is neat. Okay, and then it will help you to reduce the number of time bila you
try to create dia punya programs. You punya program tu tak makan banyak masa, line tak banyak, tak perlu type banyak-banyak. Okay, nama pun control structure. So it means that dia kita nak make sure the structure of the program is easy to understand and easy to be analysed. Okay, so this is what I'm trying to show you regarding this program lah. Okay, so you boleh sampai berapa you nak buat pun boleh. You can play around. You nak jadikan dia menurun, so just tukar starting point dia apa, end point dia dekat mana, dia punya updating, increasing atau decreasing. Itu sahaja you ubah. Then you will get the answer. Okay, so that is for number 1 lah. Okay. Alright. Okay, that is for number 1. Okay, we move on to question 2. Design a program as shown in figure 2 above, where saya bagi dia punya rumus ni, Fahrenheit equivalent to Celsius times 1.8 plus 32. Okay, so kalau kita tengok yang ni lebih kurang dia macam ni, cuma rumus dia je lain. Yang tadi ni kita darab je the number which is CTR tadi dengan 7. So for this time kita tengok dia punya program. So kat sini first 3 lines ni you buatlah dia punya comment So header file and everything ni. 1, 2, 3 ni adalah saya punya variable. Celsius integer, float, Fahrenheit sebagai float. The reason why saya jadikan dia float sebab dia punya rumus sini ada darab dengan 1.8. So 1.8 is fractional number, nombor bertitik perpuluhan. Kalau you declare dia sebagai integer, nanti jawapan you takkan betul lah. Kalau jawapan dia 31.5, so dia akan display 31 sahaja. So that's why Fahrenheit I declare it as float. Okay, so you have to analyze jugalah before you create you punya program. You have to analyze either what are the data type that you should use for your variable tu. You kena pakai integer atau you kena pakai float. So, okay, sebab these things will help you to avoid any mistakes dekat you punya output. You kena analyze dulu. Nak kena pakai apa? Nak kena pakai karakter ke? Nak kena pakai float ke? So you tengoklah macam mana sekarang. Rumus dia ni ada pakai titik perpuluhan. Takkan you nak pakai integer. You have to use fractional part as well. Baru you dapat jawapan yang betul. Okay. So that is why I'm using Fahrenheit. Fahrenheit ni sebagai float. Obviously, this is my initialization. Initialization for Celsius is 0. For Fahrenheit is 0.0. Sama lah sebenarnya. Cuma sebab dia float, so saya kena letak titik perpuluhan. Okay. Change into input type using scanf. Oh, ni tak ada. Ini untuk apa sebenarnya? Dia punya proses. So, initialize of Celsius. Ini dua ni declare. Ni declare dan initialize. Okay, so 8 sampai 12 ni just print saja. Table conversion from Celsius to Fahrenheit. Start value percentage D degree Celsius. Okay, so percentage D ni akan baca nilai Celsius, which is saya dah bagi initialize dia 0. Increment by 5. Printf Celsius. Printf Fahrenheit. Printf simbol equivalent ni. Okay, so kita tengok dia punya output. Saya akan dapat table conversion from Celsius to Fahrenheit. Start value 0 degree Celsius. Increment by 5. So, Celsius bawah ni ada line sama dengan ni, nak jadi dia punya, yalah, nak jadi dia punya underline lah sebenarnya. So, you can look into my structure dekat dua line ni, 11 and 12 ni. Okay, this is where 11, 12 and separuh daripada ni. Okay, dia sepatutnya dia macam tu. Saya buat satu-satu. Macam tu. Samalah tu lebih kurang. Okay. Boleh tak? Dapat tak? Fahrenheit tu dah lari sikit. So, ini pun saya kena lari sikit. Okay. So, dia cantik dah jadi. Okay. Celsius, Fahrenheit. So, bawah dia betul-betul line.
Okay, ni yang macam you buat you punya awal-awal dululah, kita buat program yang huruf ADL, macam betul lah, kena pakai /n, kena pakai /t, itu that is up to you punya creativity lah. Okay, so this is line 8. Table conversion ni line 8, start value line 9, increment by 5 line 10. So line 9 ni ada pakai format specified format percentage D, so dia akan ambil nilai Celsius. Lepas tu printf Celsius line 11, Fahrenheit pun ini line 12, ini line 13, line 14 ni dua line ni. Okay, so jangan keliru lah tengok banyak sangat apa benda sebab banyak-banyak ni. Basically dia tak ada apa pun sebenarnya. Okay, cuma untuk cantikkan you punya output je. Okay, and then initialize, so saya letaklah declare variable. Ini pun samalah, declare variable dengan declare and initialize variable. So ini just nak bagi tahu, ini just dia punya tajuk. Okay, yang ini dia punya tajuk jugalah, ini untuk display. Okay, so dekat sini ada pakai satu percentage D, iaitu format specifier, dia akan baca nilai Celsius. Tadi kita dah bagi nilai Celsius yang pertama adalah 0, so sebab tu nombor pertama dia keluar adalah 0 degree Celsius. Okay, kalau saya ubah sini kepada 5, then dia akan jadi 5 lah. Dah, 5 degree Celsius. Increment by 5. Okay, so saya tukar balik kepada 0. And then kita tengok dekat sini saya pakai while juga. So this is initialization, which is the starting number. This is the while statement, while looping statement, dan dia punya condition, which is the number to stop. Okay, so Fahrenheit equivalent to Celsius multiply with 1.8 plus 32. Okay, so kita dapat dekat sini Fahrenheit mula-mula tadi 0. So Fahrenheit sama dengan Celsius, which is 0. 0 darab 18, darab 1.8 sama dengan 0 tambah 32. Okay, so kita akan dapat Fahrenheit dia sama dengan 32 bila Celsius dia 0. Betul tak? Okay, bila Celsius 0, Fahrenheit saya dapat 32. Kenapa dia lari ni? Oh, okay. Okay, so bila Celsius 0, Fahrenheit jadi 32. Okay, and then dia akan printkan Celsius, which is percentage D. Okay, dan saya letak sini /T untuk buat tab, untuk jauhkan dia. Means that dari sini 0 ni nak pergi ke 32 ni, saya letak tab 2 kali. Okay, so /T, dan nilai ni adalah Celsius. So tadi Celsius yang pertama adalah 0. Lepas tu printf 0.2f Fahrenheit. So Fahrenheit ni dia akan ambil dari bacaan ni. Celsius 0, 0 darab 1.8, 0, 0 tambah 30 sama dengan 32. So bila Celsius 0, Fahrenheit jadi 32. 32.0 lah, 32.00 lah, sebab 2 titik perpuluhan. Lepas tu Celsius equivalent to Celsius plus 5. So ini adalah dia punya updating, sama ada nak menaik atau menurun, increases atau decreases. Okay, ni sama juga kalau saya pakai Celsius plus plus. Boleh, tak ada masalah. Saya akan dapat output yang sama. Okay, 0. Oh, saya buat plus plus. So bila plus plus dia tambah satu-satu lah. Allahu Akbar. Bila plus plus dia akan tambah, mana dah tadi? Ni Celsius plus plus dia akan tambah 1. So sebab tu saya punya output, kalau you tengok dia akan, maksudnya ni bukan increment by 5 lah, increment by 1. 0, 32, 1, 33, 2 sampai 50.
Okay, so tak boleh pakailah Celsius plus plus ni untuk satu increment sahaja yang boleh. Kalau increment lebih kita kena buat macam ni lah. Okay, so ni is updating, nak menaik atau nak menurun. This is the condition where to stop. This is your initialization, the first number, starting number. So sebab tu kita dapat 0 0 dapat 32, 5 dapat 41. Okey, cuba kita congaklah kalau 5 5 darab 1.8 berapa? Okey, saya kira 1.8 times 5 sama dengan 9 tambah 32 sama dengan 41. So betul lah. Memang 41 dah jawapannya. Okey, kalau 10 pula, so 10 darab 1.8, 18, 18 tambah 32, 50. So kita dapat jawapan dia 50 untuk Fahrenheit. So betul lah. Means that this program is correct lah. Okay, where kita buat satu table untuk kita buat conversion daripada Celsius ke Fahrenheit. Okay, dan di mana kita nak start daripada kosong dan kita nak increment dia by 5. So 0, 5, 10, 15, 20 macam tu. And then kita nak dia stop dekat Celsius dia sama dengan 50 darjah Celsius. So you akan dapat you punya program ni. Okay, so saya tunjuk dekat you satu contoh untuk play around with it lah. Saya tak nak buat increment by 5, saya nak buat increment by 2. Saya still nak buat menaik, tapi saya tak nak start daripada 0. Saya nak suhu start Celsius daripada 10 dan saya nak dia berhenti dekat 30 sahaja. Okay, so bila saya ubah semua ni, make sure dekat increment ni, updating ni pun saya kena tambah 2 lah sebab saya nak increment dia by 2. Dan saya nak start from 10, saya nak berhenti dekat 30. So saya ubah semua nilai tu. Bila saya execute, saya akan dapat start value 10 degree and increment by 2. So 10, 12, 14, 16 sampai 30. So this is my Fahrenheit value. Okay, rumus tak payah ubah lah. Means that the rumus is still the same. Equation for converting Celsius to Fahrenheit are still the same. You don't need to change this equation here. Okay, this is conversion equation. Ini untuk print Celsius. Ini untuk print F Fahrenheit. Okay, so this is updating sama ada nak naik atau menurun. Okay, kita cuba menurun pula starting from 20. Okay, so saya ubah saya punya starting Celsius saya 20. Decrement by 1 lah. Okay. So saya nak tolak 1. So Celsius sama dengan Celsius tolak 1. Dan saya nak dia stop daripada 20 sampai 0. So ini pun kena ubah lebih besar atau sama dengan 0. Okay, so saya boleh execute. So saya akan dapat start value 20 degree Celsius, decrement by 1, and then dia akan stop dekat 0. So 20 degree Celsius sama dengan 68 Fahrenheit sampai 0 degree Celsius, which is equivalent to 32. Okay, so you can play around with that with the program. Pada standard balik. Okay, so that is why ini untuk clear, ini untuk apa end of the ini open while, ini close while, ini close program. Okay, so you tulis sendirilah tu dia punya apa. Okay, so make sure pakai program ni apa komen ni jangan lupa. This is very important bagi saya, ni sangat penting untuk you tahu ni macam ni untuk apa. Okay, so dekat sini untuk initialization of the Celsius, yang mana ini akan jadi nombor pertama dia. Okay, so bila dia loop, the first number will start from 10. Macam itulah. Okay, so that is number 2. We look into number 3. Design the program to show as shown in figure 3 as below. Enter number of 4 students
enter number of students which is 4. Masukkan jumlah pelajar 4. So dia akan loop enter markah untuk student pertama 90 dia dapat A. Student kedua 50 dapat C. Student ketiga 20 dapat F. Student keempat yang letak negatif 10 wrong value entered. So dekat sini kita ada pakai loop dan kita juga ada pakai selection. Okay, so kita tengok dia punya solution. So ini combination of program structure lah. So dia panjang sikit. Okay, so these are standard punya programs. Sampai line ini adalah variable declaration. Okay, so saya ada STUD student, saya ada MARK mark, saya ada I untuk looping. Okay, A, B, C, D, E, F and X ini adalah untuk grade. Okay, so grade ni A, B, C, D. Kalau saya tak pakai pun boleh kot saya cuma. Okay, I ni untuk loop. So di sini saya pakai F. Saya pakai F, saya pakai 4. Boleh je. Tak apalah, so ni saya delete lah. Tak nak bagi you keliru. Nanti you keliru, banyak sangat benda. Okay, so integer student, integer mark, integer I. So student adalah jumlah student, mark adalah markah. I ni normally kita pakai untuk loop. Okay, so saya tulis kat sini. I for loop. So prompt the user to enter the number of student, scan, masuk number from keyboard, store dekat dalam student. So student dah ada nilai. Katakan tadi dalam contoh 4. Okay, so saya cuba masukkan 4 student. So automatically dia akan tahu jumlah student ni ada 4. Okay. So dekat sini dia buat if student is less than 1, printf wrong number of student entered. So okay lah, saya buat lagi sekali. Kalau dia saya masuk less than 1, kalau kosong. So wrong number of student entered. Maksudnya kena masukkan nombor lebih daripada kosong. Okay. So katakan saya masuk negatif 3. So dia akan jadi salah. Tak boleh buat apa-apa lah. Kalau saya masuk nombor yang betul, kalau saya masukkan 3, so dia akan loop enter student mark ni 3 kali. Sebab saya dah masuk nombor dia sebagai 3. So where this number yang you entered, jumlah student tadi, akan jadi you punya condition. Okay, so dekat sini saya tulis so you know apa dalam tu. Initialization, condition, updating. Ini for loop dalam nota saya ada. So I sama dengan kosong, initialization. I less than STUD student, this is the condition. I plus plus is updating. So initialization ni adalah apa? Nombor pertama yang dia akan buat. Okay, dia akan loop start from 0. Condition ni apa? Condition ni adalah untuk stop. Okay, updating ni untuk determine sama ada nak tambah atau nak tolak. So kalau kita tengok daripada statement ni, kita akan start daripada kosong, and then I mesti kurang daripada stud, iaitu 4. So dia akan start I dia akan loop sekali pada kosong, dia akan loop sekali pada 1, dia akan loop lagi dekat 2, dia akan loop lagi bila 3. So bila dia dah sampai 3, dia akan stop sebab nilai I kena lebih kecil daripada nilai stud tadi, iaitu 4 yang saya masukkan tadi. Ini tadi. Okay.
Bila saya masuk 4, dia akan loop 4 kali. 0, 1, 2, 3. Okey, sebab dia kena berhenti dekat 3 sebab ini. Condition ni kena dipenuhi. Iaitu nilai student yang kita masukkan, jumlah dia. So, apa dia akan buat? Dia akan print F, enter student mark. So, saya akan masukkan student mark. So, dia akan store dekat dalam marks pula. Dalam student dah ada, dalam I dah ada, dalam marks yang belum ada, iaitu yang saya akan masukkan dekat sini lah. Dan dia akan scan and forward kepada mark. Dan baru dia buat selection. If mark 79 until 100, so ni maksudnya kalau markah dia 80 ke 100. Betul tak? Mark lebih besar daripada 79 dan mark lebih kecil daripada 101. Ataupun you boleh buat lebih besar sama dengan 80 atau lebih kecil atau sama dengan 100. Sama je. Okey? Ni pun sama. Ni 60 sampai 79. Yang ini 50 sampai 59. Yang ini 40 sampai 49. Yang ini 0 sampai 39. Else maksudnya daripada kalau nombor dia lagi kecil daripada 0. So printf ni dia punya statement lah apa yang dia akan buat. Okay. So the loop for the first time when I is 0 and I is less than 4. So betul lah 0 lebih kecil daripada 4. So dia akan increment nanti jadi 1. Lepas tu dia buat dulu bila I kosong, enter student mark, saya masuk 100. Dia akan check dekat bawah ni. Dekat mana yang betul. If mark 80 hingga 100, dia akan print A. Okay, so saya masukkan dulu 100. So dia akan keluar A. And then dia akan tanya lagi, enter student mark. Sebab apa? Sebab dia increment. Dia updating dekat sini, 0 tambah 1 jadi 1. So 1 is lesser than 4, then yes. Betul lah. So dia suruh lagi student, enter student mark. Saya masuk pula 67. So dia akan check lah dekat sini mana yang berkaitan. 80 sampai 100 A, tapi saya masuk 67, dia akan ada dalam range ni lah. So dia akan print B. So the student grade is B. And then dia loop lagi. Tadi I sama dengan 1, jadi 2. Adakah 2 lebih kecil dari 4? Yes. So dia tak akan berhenti lagi lah. Dia keluar lagi, enter student marks. Masukkan mark, saya masukkan 37. 37 dia akan ada pada range yang ini. Okay. So saya masuk 37. The student's grade is F. Fail lah. Okay, and then dia akan loop lagi. Kenapa? Sebab tadi I baru 2. I 2 increment dia jadi 3. So 3 lebih kecil dari 4. Yes. So dia akan tanya lagi lah. Enter student mark. So saya masuk negatif 15. Dia akan keluar wrong value entered. Sebab apa? Sebab negatif 15 ni mana ada markah sampai negatif 15. Okay. So dia akan pergi dekat sini. Range yang ini. Wrong value entered. Okay. Ataupun tak payahlah. Saya tak nak dia keluar wrong value entered. Saya masuk je semua 100. 100 dapat A. Lepas tu dia loop lagi. Ini I kosong. Yang ini. Ni sekarang I 1. Saya masuk lagi 100. A. Yang sekarang dia tanya saya enter student mark I 2. 100 lagi. A. Yang tanya lagi ni I 3. 100 lagi. A. Okay. I kosong. Allah, saya letak enter number of student 100. Sorry. Enter number of student 4. Kalau 100 tadi 100 kali lah dia tanya. Tanya 100 kali. Sampai dia stop. Dia silap tadi. Okay, 4. 100. Ini I kosong. Yang ini sekarang dia tanya saya I 1. Yang ini I 2. Yang ini I 3. Lepas tu dia akan stop. Okay, so sekali, 2 kali. Susahlah pula, sama je 100 ya. Okay, saya buat lain lah. 90, 80,
45, 78. Okay, so dia akan stop bila dia dah sampai 4 kali tanya you untuk masukkan markah, sebab kita dah masuk nilai 4 ni, number of student. So this number will become your number to stop. I0, I1, I2, I3. So bila I dah sama dengan 3, dia akan updating lagi lah. I3 updating jadi 4. So adakah 4 lebih kecil dari 4? No. So condition dia dah tak satisfied, dia akan stop. Sebab tu dia berhenti dekat 4. Okay. So boleh ubah lah. Katakan saya nak, okay, sekarang 10 pelajar. So first one dapat 13, dapat F. Second one dapat negatif 5. So dia akan jadi wrong value. So, tanya lagi soal yang ketiga. Ni I0. 13 I0. Ni I1. I2 saya masuk 56. Okay, I3 saya masuk 78. I4 saya masuk 90. I5 saya masuk 85. I6 43. I7, I8, I9. Dan dia akan stop. Kenapa dia stop dekat I9? Sebab saya dah masuk nilai student 10. Saya start daripada 0, saya akan habis dekat 9. Okay, so number of student ada 10. So starting saya adalah 0. Student saya adalah 10. So 0 tambah 1 jadi 1, still kecil dari 10. 1 tambah 1 jadi 2, still kecil dari 10 sampai 9. 9 tambah 1 jadi 10. 10 lebih kecil dari student? Tak betul lah, sebab student pun 10. Sebab 10 adalah sama dengan 10, bukan lebih kecil. So dia akan stop bila nilai I sampai dekat 10. So that is why you hanya dapat output sampai 10 kali lah dekat sini. Okay, so dekat sini adalah saya letak satu yang wrong value entered. Ataupun masa you masuk mula-mula pun boleh salah. You masuk enter number of student negatif 34. So salah lah. Mana ada jumlah student negatif 34. So dia terus tak tanya untuk masukkan berapa jumlah markah. Dia hanya akan keluar, dia akan hanya if else ni, sekiranya student lebih daripada 0, baru dia akan keluar else ni. Kalau tak, dia tak akan keluar. Okay, so ni untuk dapatkan correct number of student. Okay, if student lesser than 1, dia akan keluar yang ni. Else, incorrect lah. Incorrect number of student. Yang ini, correct number of student. So ini for adalah dia punya loop statement. Initialization, condition which is to stop. This is for updating untuk incrementing. Enter student mark from kita lah. Ini untuk scan keyboard. Okay, ini untuk check kalau mark yang you entered tadi dalam range untuk 80 ke 100, ini 60 ke 79, ini 50 ke 59, 40 ke 49, 0 ke 39. Okay, so yang number ni it doesn't matter lah as long as the range is correct. Kalau ini nak pakai macam ni boleh, tapi takut keliru, so nak pakai sama dengan, so ini akan jadi 60 lah. Sehingga lebih kecil atau sama dengan 79. Ataupun you tak nak biarkan dia je lebih kecil. Sama dengan, boleh juga. Lebih besar atau sama dengan 60 dan lebih kecil dari 80. So sama juga 60 hingga 79. You will still get the same output lah. Okay. Saya masuk satu student, so dia akan loop sekali sahaja. Okay, so ini you letaklah sini untuk 80 ke 100 range markah dia. Ini untuk markah yang kurang dari 0. Ini untuk clear, ini untuk stop for punya statement. Ini untuk stop else punya statement. Okay, ini untuk stop if punya statement. Ini untuk stop program. Okay, dia
Saya kecilkan lah nak tunjuk you all lah. Bila you klik ni, you akan dapat dia punya pasangan. Ini pasangan dia yang merah. Yang dia highlight kat merah. Kalau saya klik ini, pasangan dia yang ini. Dah. Okay. Kalau saya klik ini, pasangan dia yang bawah ni. So that is how you know which curly bracket belongs to which partner lah. Mana partner dia. Kalau ini, partner dia inilah. Okay. Lagi dalam ni pun dia ada structure dia, line-line dia kan. Supaya you tak keliru. Okay. So nanti you tengok balik lah program ni. Dekat sini ada if, ada else. Lepas tu ada for. Dalam for ni ada lagi nested if else. Okay. If dengan else if. So campur. Dekat dalam ni program structure saya campur. Ada selection dan ada iteration, iaitu loop. Okay. And then last one, design a program as shown in figure 4. Please enter 5 number. You masukkan 5 nombor. And then dia akan bezakan nombor-nombor yang you masuk ni ada berapa nombor positif, ada berapa nombor negatif dan ada berapa nombor kosong. Nombor yang kosong lah, maksudnya bukan nombor positif dan bukan nombor negatif. Okay. So kalau kita tengok sebenarnya dekat sini, obviously ada loop, first one loop untuk masukkan 5 nombor. And then dekat sini nak bezakan sama ada the number is positive, negative or zeros ni akan pakai selection, iaitu if else lah. So kita tengok dia punya program. So ini standard header file. Main program. Start. Declaration of variable. Okey, 3 ni adalah initialization untuk positif, untuk negatif, untuk zero. So means that sekarang saya bagi nilai setiap satu ni, iaitu post, neg dan zero ni adalah kosong. Tak nak ada nilai dekat dalam dia. I, saya dah bagi tahu tadi, saya ulang lagi. I is for variable untuk loop. 6 ni adalah berapa jumlah nombor yang kita masukkan nanti itulah. Okay. So printf, please enter 5 numbers. This is for prompting. Okay, so ini pakai for. So saya letak sini. I sama dengan kosong tu adalah initialization. I lebih kecil daripada 5 tu adalah condition. Stop. And then I++ tu adalah updating untuk increase. Okay, so ni I0 initialization, I less than 5 condition to stop, I++ is the updating. So this is loop start. Okay. Scan percentage D, forwardkan kepada number. Okay. So I yang pertama, which is I0, dia akan tanya kita masukkan number. So saya letak, cuba dulu please enter 5 numbers. Saya letak nombor 10. So this number 10 will become the first number for loop number 0. Lepas tu updating, I jadi 1. 1 is lesser than 5, yes. So sebab tu dia keluar lagi, saya masuk pula negatif 18. Itu untuk I1. Lepas tu I1 increment jadi I2, I2 lesser than 5, yes. Saya masuk pula kosong. So dah 3 nombor masuk. Lepas tu I2 updating jadi I3. I3 I sama dengan 3. 3 is lesser than 5, yes. Saya masuk pula nombor kosong lagi. And then updating jadi I4. I4, I sama dengan 4. 4 is lesser than 5, yes. So saya masuk nombor negatif lagi 1. Okay.
So I0, I1, I2, I3, I4. I4 updating jadi 5. 5 lesser than 5. Dah tak betul, so dia akan stop lah. So bila saya tekan enter, dia akan keluar positive number entered 1, iaitu nombor 10. Negative number entered 2, negatif 18 dan negatif 76. Zeros entered 2. So yang itu macam mana nak buat? Kita pakai if num is greater than 0, maksudnya nombor positif, positif plus plus. So tadi kita dah letak positif kosong. Positif plus plus maksudnya kosong tambah 1, so dia jadi 1. Okey. Else if kalau num equivalent 0, 0 plus plus. So kalau nombor masuk tadi adalah nombor kosong, 0 yang akan tambah 1. Else negatif plus plus. So ini sekiranya if ini if 0. That. This one if positive. Okay, so yang ini pula positif sama dengan whole tambah 1. So new positif sama dengan all positif tambah 1. Yang ni pun sama. Jadi new zeros equivalent to all 0 plus 1. Jadi pula new negatif sama dengan all negatif plus 1. Okay. So bila saya masuk tadi nombor-nombor saya, saya letak sebelah-sebelah lah supaya kita boleh compare. Okay, so bila saya masuk scanf the number yang please enter 5 number tadi, bila saya scan untuk I0 iaitu 10, 10 is positive. So if number is greater than 0, positif plus plus. So new positif sama dengan all positif tambah 1. So all positif adalah kosong. So kosong tambah 1, positif akan jadi 1. Okay, and then saya masuk nombor kedua, negatif 18. So negatif 18 dia akan pergi dekat else lah, sebab dia tak memenuhi syarat if dan dia juga tak memenuhi syarat else if. So it will goes to else. So new all negatif sama dengan 0 plus 1. So jadi negatif jadi 1. So positif 1, 0 kosong, negatif 1. And then saya masukkan nombor ketiga kosong. Kosong dia akan pergi dekat else if. So 0 yang lama adalah kosong. So kosong tambah 1 jadi 1. So sekarang positif 1, 0, 1, negatif 1. Bila I3 saya masukkan kosong lagi. So dia akan pergi dekat 6 sama dengan 0 ni. Else if. So 0 yang lama adalah 1, new 0 sama dengan 1 tambah 1. So dia jadi 2. So 1, 2, 1. Lepas tu saya masukkan negatif 76, dia akan pergi dekat else. So tadi negatif yang lama adalah 1. So 1 tambah 1 jadi 2. So positif 1, 0, 2, negatif 2. Okay, so that is why you dapat nombor 1, 2, 2 ni. Yang ini cuma nak printkan balik. So saya pakai dia punya statement of printing F. Positive number entered is positive percentage D, iaitu ini yang kita dapat dari sini. Negative number yang kita dapat dari sini. 0 yang kita dapat dari sini. Okey, get character ni boleh delete, dah tak pakai. Okey, ni nak display positif, display negatif, display 0. Ni tak perlu. Return 0 nak clearkan program. Yang ini untuk close program. Kan? Ini untuk return 0 adalah clear. Okey, ini adalah untuk
Okey, ini loop start. Ini nak dapatkan keyboard. Okey, berapa yang kita masukkan hasil daripada dia tanya ni tadi. Okay, so by using this statement here, kita boleh dapat nilai yang kita masukkan lah. Okay, saya nak ubah lah, saya tak nak 5 number. Please enter 8 number. Okay, so bila saya tukar 8, so sini pun saya kena tukar 8 lah. Sebab apa? Sebab saya start daripada kosong. Saya boleh tukar, katakan ni saya tak nak start daripada kosong, saya start daripada 1. So sini saya kena lebih kecil daripada 9. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so that depends lah. Sebenarnya untuk loop ni you boleh start daripada mana pun, sebab yang ini tak akan di display. Okay, kecuali macam soalan 1, 2 tadi memang kita nak display. Kalau kita tak nak display, kita boleh start daripada mana, make sure end dekat mana lah. So macam ni, bila start daripada 1, bila dia stop sebelum 9, maksudnya dia akan start daripada 1, dia akan stop dekat 8 lah. Okay, so tapi tak apa, saya tak nak kelirukan you. Start dari kosong, stop dekat 7. Still 8 lagi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia still dapat 8 number. Okay, so saya cuba exit status. Okay. Hey guys. Okay, so please enter 8 number. Saya masukkan negatif 9, 8, 0, 34. Saya tak nak tekan enter. So 9, 8, 0, 34, 0. Nombor ketiga, nombor keempat saya masuk lagi nombor negatif. Nombor kelima saya masuk nombor positif. Nombor keenam 0, nombor ketujuh 0, nombor 8 positif. So saya ada 3 positif number, 8034, 34 dengan 567. 2 negatif number, negatif 9, negatif 11. Zeros 3, 1, 2, 3. Okay, so that is how you can play around with the program lah. You nak ubah je dia punya nombor. Make sure ini pun kena ubah lah. Okay, so nak masuk berapa? 50 nombor. So masuk je lah. Please enter 50 numbers. So sini kena stop dekat 50. So dia suruh lah you masuk lah nombor sampai 50 kali. Okay, so saya masuk lah. Allah. Dah. Tak dapat you nak tengok dia punya output. By the way, macam tu lah. Okay. So that is how you do it lah. So obviously, this program you have looping, which is using for, and then you have selection as well. If nested if else ni, okay? Ada if, else if dengan else. So apa dia punya number dia, apa dia punya output bila nombor positif dimasukkan dekat sini. Ini apa dia punya output bila nombor 0 dimasukkan. This one apa dia punya output bila nombor negatif dimasukkan. Lepas tu yang ini untuk printkan berapa jumlah yang you dah kira dekat atas ni. Kira yang you kira dekat 3 updating ni, post plus plus, 0 plus plus dan neg plus plus ni. Berapa nombor positif, berapa nombor negatif, berapa nombor 0. Okay, so that is the solution for the tutorials lah. Ada 4 soalan je kan. Okay, so this looping dengan tutorial 2 dengan tutorial 3 ni is very important lah sebenarnya. Okay, sebab
you have to know the structure first before you can learn the next topic bila kita akan masuk array dengan modularization iaitu function. Okay, so kalau structure you tak boleh nak buat, nanti dekat sana lagi susah. Alright, so I'm urging you to try to, okay, saya dah saya dah share dekat dalam ni saya punya solution. So that is tutorial 2 pun ada, tutorial 3 pun ada. So saya nak you try buka, try buat, ataupun you try buat dulu, tak dapat ke apa semua, baru you compare dengan saya punya jawapan. If you don't understand, you are welcome to ask me. Okay, WhatsApp saya, PM saya, sir, yang ini saya tak faham sir, kenapa kena buat macam ni, kenapa saya buat macam ni salah sir, snap gambar hantar kat dalam PM, tanya. I will help you to understand you punya problem. Okay, saya akan make sure you faham apa yang you tak faham itulah. Okay, so please make sure try buat tutorial yang saya bagi ni. Okay, sebab they are very very important. Okay, macam ni kan, dia ada banyak line, nanti you tengok balik kan, mana you try buat tak faham juga, kenapa kena ada, macam ni kan, kenapa kena ada 3 printf ni. And then you can ask me, tanya, sir, kenapa yang ni kena ada? And I will help you lah. Saya akan beritahu, okay, ni sebenarnya untuk ini sebenarnya untuk ini. Okay, by the way, saya dah terangkan dah tadi, cuma yelah, might be that you tak dapat tangkap ke apa ke, then just tell me, tak ada masalah. Okay, so that's it for looping. So kita dah habis program structure lah. Program structure, control structure. Okay, next topic kita akan masuk topik yang lagi array tu tak susah sangat. Dia yang susah tu dekat modularization function tu, sebab dia akan jadi pening, sebab you akan passkan daripada satu body ke body yang lain, dapatkan value from another body to the main body. So yang itu dia mengelirukan lah, dia bukan susah, dia just keliru, cuma bila you biasa buat nanti dia jadi senang. Okay. Okay guys, do you have any question? Ada soalan ke? No sir. Tak ada Okay, kalau tak ada, saya buka attendance jap. Please scan your attendance and Eat your vegetables! 안 돼요. 나 돈 없어요. okay, tolong scan attendance ni. Sir. Ya. Boleh At least tolong scan terus. Apa dia? Yang tak boleh scan nanti saya buat manual. Okay, for those yang dah scan, happy holiday. InsyaAllah I'll see you after the holiday. And then please go through this assessment, bukan assessment lah, tutorial yang saya bagi ni lah. Okay, just make sure cuba buat, tak faham tanya saya. Okay, so yang dah scan, you may leave the session lah. Yang belum scan, thank you. Okay, yang belum scan, Thank you, sir. Okay sir, thank you. Thank you, sir. Jumpa lagi Okay. minggu, sir. Assalamualaikum, sir. See you next week. Nah. Next week cuti. See you another next week. next week. Next 2 weeks. Thank you, sir. Thank you sir. Okay, sama. Okay, ada siapa yang belum scan? Saya. Saya sir. Nama? Nur Alia. Nur Alia. Okay. Lagi ada Saya lagi? Hakimi Jafar sir. Thank you Hakimi sir. Jafar. Okay. Okay, sama. Lagi? Fitri Hakim. Sir. Okay, sama. Siapa? Fitri Hakim. Kat atas. Muhammad ke? Oh, Tak ni. ada. Okay, anyone else? Siapa? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Okay. Ada lagi? Sama. Dah tak ada Hakim ada, Nur Najmi ada.